Assalamualaikum, selamat datang dan welcome to ePieces 2021 yang akan berlangsung dari 7 hingga 9 September 2021. Hai Malaysia, hai Brunei, hai Indonesia. Saya Madina binti Abdul Rahman bernombor matriks PPD 0055/20R merupakan pelajar PhD dalam bidang pengujian dan penilaian pendidikan dari Universiti Sains Malaysia. Saya dibimbing sepenuhnya oleh Dr. Ahmad Zamri bin Khairaini yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Dr. Ahmad Zamri merupakan pensyarah yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang psikometrik dan pengujian pendidikan di Universiti Sains Malaysia. Tajuk kajian saya, kesahan dan kebolehpercayaan, instrumen pengurusan kerja rumah menggunakan analisis faktor konfirmatory. Mengapa kajian ini dijalankan? Kajian ini sebenarnya bertujuan mengkaji bagaimana murid sekolah menengah menguruskan kerja rumah. Seperti yang kita sedia maklum, kerja rumah memberi pelbagai manfaat kepada murid. Contohnya, kerja rumah ini dapat memastikan murid mencapai kemahiran dan pengetahuan yang telah dipelajari sewaktu berada di dalam kelas. Selain daripada itu, kerja rumah juga dapat membantu perkembangan murid dari aspek regulasi kendiri, menjadikan murid lebih berdikari dan sebagainya. Namun, isu berkaitan kerja rumah ini sering diperkatakan kerana kebanyakan murid tidak menyelesaikan kerja rumah. Dan biasanya, murid dewasa memandang kerja rumah secara negatif. Selain daripada itu, menurut Margolis dan McCabe 2004, Ramdas dan Zimmerman 2011 dan Zhu 2013, kekurangan kemahiran dalam menguruskan kerja rumah dan persekitaran juga menjadi penyumbang utama mengapa murid tidak menyelesaikan kerja rumah. Dan menurut Yo dan Ainul Hakimah Karim 2011, kajian berkaitan regulasi kendiri tentang kerja rumah masih kurang dijalankan di Malaysia. Kajian berkaitan regulasi kendiri di Malaysia banyak, tetapi kajian berkaitan regulasi kendiri mengenai kerja rumah yang bersangkutan dengan kerja rumah masih kurang di Malaysia. Dan pengukuran yang berkualiti dari aspek regulasi kendiri lebih efektif daripada mengukur jumlah masa untuk membuat kerja rumah, menurut Ramdas dan Zimmerman 2011. Oleh itu, tujuan dan objektif kajian ini menguji ciri-ciri psikometrik instrumen dari segi kesahan dan kebolehpercayaan bagi mengukur konstruk pengurusan kerja rumah. Soalan kajian, adakah instrumen yang mengukur pengurusan kerja rumah memenuhi ciri-ciri psikometrik dari aspek kesahan dan kebolehpercayaan? Kajian ini adalah berdasarkan model kawalan kemahuan oleh Corno 1993, yang mana model kawalan kemahuan ini menjelaskan fenomena tentang bagaimana murid melaksanakan matlamat melalui strategi kawalan kemahuan yang melibatkan strategi kawalan tindakan dan proses melindungi niat untuk terus membuat kerja rumah. Daripada gambar rajah kerangka teoretikal ini, dapat dilihat kawalan tindakan, pengurusan dan peruntukan sumber tindakan pelindung bagi mencapai matlamat dan mengatasi gangguan dalaman serta luaran. Jadi, instrumen pengurusan kerja rumah ni akan mengkaji dari aspek kawalan tindakan, dari dimensi mengatur persekitaran, mengurus masa, memantau motivasi, mengawal emosi dan mengendali gangguan supaya matlamat untuk menyelesaikan kerja rumah tu dapat dicapai sepenuhnya. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif berbentuk tinjauan yang menggunakan soal selidik dan dijalankan di daerah seberang Perai Utara yang melibatkan 100 orang responden murid dari tingkatan 4 dan menggunakan persampalan bertujuan. Gambar rajah ini menunjukkan model kajian iaitu pengurusan kerja rumah dengan 5 dimensi, mengatur persekitaran, mengurus masa, mengendali gangguan, memantau motivasi dan mengawal emosi beserta item-item yang mewakili dimensi dalam konstruk pengurusan kerja rumah. Pada peringkat awalnya, instrumen pengurusan kerja rumah ini mengandungi 32 item yang mana 6 item mewakili dimensi mengatur persekitaran, mengurus masa 9 item, mengendali gangguan 9 item, memantau motivasi 4 item dan mengawal emosi juga 4 item dan keseluruhannya 32 item. Jadual ini menunjukkan contoh item dalam setiap dimensi. Sebagai contoh, dimensi mengatur persekitaran, indikator PP4. Sebelum membuat kerja rumah, saya menyediakan ruang yang mencukupi untuk membuat kerja rumah. Dimensi mengurus masa PM4. Sebelum membuat kerja rumah, saya menyenaraikan semua tugasan kerja rumah. Dimensi mengendali gangguan, indikator PG2. Sewaktu membuat kerja rumah, saya sering berbual-bual tentang perkara yang tidak berkaitan. Dimensi memantau motivasi pula dengan indikator PMO2. Sewaktu membuat kerja rumah, saya memuji diri sendiri kerana berjaya menyempurnakan kerja rumah.
Dan dimensi yang terakhir iaitu dimensi mengawal emosi PE4. Sewaktu membuat kerja rumah, saya menceriakan diri dengan menyatakan bahawa saya boleh melakukannya dengan baik. Seterusnya, prosedur analisis data adalah berdasarkan model pengukuran dalam Smart PLS versi 3.0 bagi menguji ciri-ciri psikometrik instrumen dari aspek kesahan konstruk yang terbahagi kepada dua iaitu kesahan konvergen dan juga kesahan diskriminan serta kebolehpercayaan melalui analisis faktor confirmatory ataupun CFA. Hasil analisis faktor confirmatory berdasarkan data kajian ini telah mengesahkan bahawa instrumen pengurusan kerja rumah terdiri daripada 5 dimensi yang berlainan tetapi saling berkaitan melalui nilai muatan faktor ataupun loadings, purata variance terextract, AVE atau average variance extracted, alpha Cronbach dan juga kebolehpercayaan komposit ataupun composite reliability atau CR. Gambar rajah ini pula menunjukkan model pengukuran bagi konstruk pengurusan kerja rumah yang terdiri daripada 5 dimensi dan nilai loading adalah tinggi dan berada dalam julat yang ditetapkan oleh Hare, Sestet dan Ringer 2014 dan kebanyakan nilai muatan faktor melebihi 0.70 dan ini menunjukkan nilai muatan faktor adalah baik dan tinggi. Kesahan konvergen merujuk kepada darjah sejauh mana item yang mengukur sesuatu konstruk itu mempunyai korelasi yang tinggi dengan konstruk yang diukur dan pembuktian kesahan konvergen ini berdasarkan Hare et al. 2014 adalah menerusi nilai muatan faktor dan juga purata variance terextract ataupun AVE. Kebolehpercayaan merujuk kepada keupayaan memperolehi nilai yang serupa apabila pengukuran yang sama diulangi, kekonsistenan dan pembuktian kebolehpercayaan berdasarkan Hare et al. 2014 adalah melalui nilai alpha Cronbach dan kebolehpercayaan komposit ataupun CR yang mana kedua-duanya perlu melebihi nilai 0.70. Seterusnya, jadual ini menunjukkan bilangan item sebenar sebanyak 32 item dan selepas dinilai 9 item digugurkan. Dan selepas pengguguran item, keseluruhan instrumen 23 item dikekalkan. Jadual ini menunjukkan hasil dapatan kajian iaitu nilai alpha Cronbach, kebolehpercayaan komposit dan juga nilai purata terextract ataupun average variance extracted. Dalam kajian ini, item yang dikonsepsikan untuk mengukur suatu konstruk perlu hanya mengukur konstruk itu sahaja dan hubungan ini digambarkan melalui nilai muatan faktor yang tinggi iaitu perlu melebihi 0.70. Selain daripada itu, beberapa item yang mengukur satu konstruk yang sama juga perlu mempunyai hubungan yang kuat antara satu sama lain dan digambarkan melalui perkongsian varians yang tinggi iaitu sekurang-kurangnya sebanyak 50% berdasarkan Hare et al. 2014. Dalam kajian ini, hanya item dengan nilai muatan faktor yang lebih rendah daripada 0.4 akan terus digugurkan, manakala item dengan nilai muatan faktor antara 0.40 hingga 0.70 hanya akan digugurkan sekiranya pengguguran tersebut dapat meningkatkan nilai kebolehpercayaan komposit. Berdasarkan Hare et al. 2014 dan juga Nanelli dan Bernstein 1994. Selepas 9 item digugurkan, nilai AVE bagi kesemua dimensi adalah melebihi nilai penentu iaitu melebihi 0.5 dan menepati Hare et al. 2014. Selain daripada itu, nilai alpha Cronbach dan juga kebolehpercayaan komposit juga didapati adalah sangat tinggi. Seterusnya, kesahan diskriminan merujuk kepada sejauh mana suatu konstruk itu unik dan berbeza daripada konstruk lain dalam model kajian. Oleh itu, penilaian kesahan diskriminan bertujuan untuk membuktikan bahawa sesuatu konstruk itu mempunyai hubungan yang paling kuat dengan item yang mengukurnya sahaja dan bukannya dengan item yang mengukur konstruk lain dalam model kajian. Menurut Hare et al. 2014, kesahan diskriminan dibuktikan melalui yang pertama, kriteria Fornalaka dan yang kedua, nisbah heterotrait monotrait ataupun HTMT. Dalam kajian ini, keseluruhan instrumen mempunyai kesahan diskriminan seperti yang dicadangkan oleh Fornell dan Laka 1981. Daripada jadual yang ditunjukkan, keseluruhan nilai punca kuasa 2 AVE untuk setiap dimensi adalah lebih tinggi daripada nilai korelasi antara konstruk. Dalam jadual ini kita dapat lihat yang mana yang saya boldkan di situ iaitu contohnya memantau motivasi 0.782, 0.723, 0.742, 0.732 dan 0.710. Nilai
punca kuasa 2 ABE untuk setiap dimensi adalah lebih tinggi daripada nilai korelasi antara konstruk. Dan ini membuktikan bahawa kesemua dimensi mempunyai kesahan diskriminan. Selain daripada kriteria Fornalaka, kriteria kedua yang dicadangkan dalam pembuktian kesahan diskriminan ialah nisbah heterotrait monotrait HTMT seperti yang dicadangkan oleh Hensler, Ringer dan Sasted 2014. HTMT ialah purata bagi korelasi heterotrait heteromethod dibahagikan kepada purata bagi korelasi monotrait heteromethod. Konstruk adalah unik dan model pengukuran dibuktikan mempunyai kesahan diskriminan apabila nilai nisbah korelasi antara konstruk tidak melebihi 0.90. Ini adalah berdasarkan Hensler, Ringer dan Sasted 2014. Nilai HTMT dimensi yang terlibat dalam kajian ini masing-masing ditunjukkan dalam jadual seperti yang ada di sini. Dan berdasarkan jadual, dimensi-dimensi yang terlibat mempunyai nilai HTMT yang berada dalam jumlah yang dibenarkan iaitu kurang daripada 0.90. Penilaian berdasarkan nilai HTMT ini membuktikan kesahan diskriminan bagi model pengukuran pengurusan kerja rumah dalam kajian ini. Secara rumusannya, penilaian model pengukuran menggunakan analisis faktor confirmatory dengan SMART PLS 3.0 ini mendapati bahawa instrumen pengurusan kerja rumah yang digunakan dalam kajian ini mempunyai kesahan konstruk dari aspek kesahan menumpu ataupun kesahan konvergen dan kesahan diskriminan serta kebolehpercayaan yang tinggi. Maka dengan itu, instrumen pengurusan kerja rumah ini sangat sesuai digunakan di Malaysia bagi mendapatkan maklumat berkaitan isu pengurusan kerja rumah dalam kalangan murid sekolah dalam menyelesaikan kerja rumah. Antara rujukan utama yang digunakan dalam kajian ini, teori dan model adalah berdasarkan kepada Corno 1993 dan juga Corno dan Roof 1993. Bahagian analisis adalah berdasarkan kepada Hare, Sasted dan Ringer 2014, Fornell and Laka 1981, Nunnally dan Bernstein 1994 dan juga rujukan-rujukan lain. Terima kasih diucapkan kepada penyelia utama Dr. Ahmad Zamri, panel-panel penilai dan juga semua peserta-peserta EPSIS 2021.